اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. Hari ini insyaAllah kita kena banyak menulis hari ini. Hari ini macam kita berada di universiti. Ya? Sebab hari ini kita bagi ilmu. Kalau ada masa, kita konsentrate bagaimana mengenal fi'il dalam Al-Quran. Pada hari ini insyaAllah kita banyak menulis. Ya, kerana tak ada dalam nota. Dan kalau kita ada masa, kita akan pergi pada mengenali fi'il. Kerana selepas fi'il tu isim. Okey? Tak kena. Jadi kita tinggal sebentar berkaitan dengan isim. Yang kita telah belajar. Isim ada 23 kedudukan. Tinggal sebentar. Ya? Hari ini kita pergi kepada apa makna nahwu dan saraf. Okay. Secara detail, apa makna nahwu dan saraf. Secara khusus. Makna dan saraf ini, dia berada di bawah tajuk qawaid. Pernah dengar tak kata qawaid? Qawaid. Qawaid ini peraturan ilmu nahwu. Nama dia qawaid. Ya, qawaid pelan-pelan dia. Nama dia qawaid. Qawaid. Okey, qawaidah. Qawaid bahasa Arab ada dua. Satu dipanggil qawaid an-nahwu. Okay. Yang kedua as-sarfu. Ini nahwu dan saraf. Okay. Kalau balaghah, tajwid itu bukan qawaid. Itu di bawah tajuk lain. Okay. Ini peraturan di dalam Al-Quran ada dua peraturan. Satu peraturan nahwu, yang kedua peraturan saraf. Okey, nanti apa maksud nahwu dan saraf? Ini nombor 2. Okey. Apa makna saraf? Tuan-tuan boleh salin ya. Saya rencana saja. Okey, nombor 1 saraf. Tajuk dia saraf. Saraf makna asalnya ialah pertukaran. Tuan-tuan salin ya. Saraf makna asalnya ialah pertukaran. Pertukaran dalam bahasa Inggeris exchange. Ya, change. Pertukaran. Ya. Okey. Changes pertukaran. Kalau macam exchange tu bolehlah kita menukarkan. Changes pertukaran, pertukaran perkataan. Okey, mana asal? Saraf ialah perbahasan tentang salinlah. Sebab lama dah keluar universiti kan, tak ingat. Perbahasan makna sebenarnya ialah perbahasan ya, tentang bahagian perkataan. Bahagian perkataan dalam Al-Quran. Dalam kurungan isim, fi'il, haraf. Okay. Bahagian-bahagian perkataan dalam Quran dalam kurungan isim, fi'il, haraf. Okay. Serta perubahan. Okay. Baris akhir setiap perkataan serta perubahan baris akhir setiap perkataan
untuk menghasilkan ayat-ayat yang lengkap, koma, bermaksud, koma, untuk menghasilkan ayat-ayat yang lengkap, koma, bermaksud, koma, lagi berfaedah. Itu terjemah dari teks Arab. Untuk menghasilkan ayat-ayat yang lengkap, ya, berfaedah, bermaksud, lagi berfaedah. Boleh? Dapat tak? Okey, senang je kan? Okey. Okey. Sorof perenggan baru. Sorof membahaskan perkara-perkara berikut. Sorof membahaskan perkara-perkara berikut. Jadi dalam sorof ni apa yang kita bahaskan? Ya, sorof membahaskan perkara-perkara berikut. Nombor satu. Nombor satu ya. Bahagian perkataan. Iaitu isim, fa'il dan haraf. Yang pertama itu dia membahaskan tentang bahagian perkataan, isim, fa'il dan haraf. Jadi beberapa minggu awal-awal dulu kita telah membahaskan tentang isim, fa'il, haraf. Dan kita telah kenal apa dia isim, apa dia fa'il dan apa dia haraf. Okey? Okey. Yang kedua, pertukaran perkataan. Pertukaran perkataan dan asal usulnya. Kita bahaskan tentang pertukaran perkataan dan asal usulnya. Umpamanya perkataan masjid, ya, dari sajadah. Itu kita dah belajar kan? Tak apa, tak mahir tak apa. Itu saraf lah tu. Saraf lah tu. Membahaskan perkataan dan asal usulnya. Ada perkataan yang asal usulnya dari fi'il madi. Ada perkataan yang tidak ada asal usul asli seperti qamarun, bulan, syamsun, matahari, naharun, sungai, ummun, abun, tak ada asal. Tapi kalau masjidun ada asal. Ya, ada asal. Ya. Seperti dakwatun ada asal. Ya, muslimun ada asalnya dari salimah. Itu perbahasan yang kedua tentang saraf. Yang ketiga, timbangan kalimah. Timbangan kalimah, ya, yang menentukan kedudukan kalimah di dalam bahasa Arab. Ini bunyi pelik sikit. Ya, jadi membahaskan timbangan perkataan dan menentukan kedudukan kalimah di dalam Al-Quran. Ya, itu yang ketiga. Dulu kita belajar kalimah fa'il dalam bahasa Arab datang daripada tiga wazan. Ingat tak? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Okey. Lepas tu daripada fa'ala ada tiga. Yaf'alu, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Okey? Kemudian daripada fa'ila ada dua. Fa'ila, yaf'alu, yaf'ilu. Okey? Lepas tu dari fa'ula ada satu. Yaf'ulu. Okey? Jadi dalam Al-Quran, setiap kalimah perbuatan dalam Al-Quran dia ada timbangan. Timbangan dia maknanya, ya, kalau kita kata masjid dari sajadah yasjudu, jadi masjid itu dari wazan satu, bab satu. Itu maksud dia timbangan.
Tuan-tuan boleh faham tu? Boleh faham? Tapi jangan risau, jangan faham sangat. Sebab kita baru lagi, nanti takut pening. Ada orang tu terlampau faham sangat, akhirnya langsung tak boleh faham. Sikit-sikit. Saya beri nasihat pada pelajar saya, jangan duduk gila beli buku. Nanti pening kepala. Beli buku yang ustaz suggestkan. Ada orang tu beli buku habis dah sampai tahun 4 universiti, balik baca pening kepala. Ikut yang saya cadangkan. Ya? Ikut yang saya cadangkan. Jangan beli buku lagi. Saya beri, baca buku tu. Okay? Sebab buku saya murah je, RM1, RM2 je kan. Sikit-sikit. Okey. Yang keempat, membicarakan tentang pembinaan kalimah. Jadi surah membicarakan tentang pembinaan kalimah. Yang tadi neraca, yang ini pembinaan kalimah. Okay. Apa maksud pembinaan kalimah? Dari 3 huruf tu dia boleh jadi banyak perkataan. Itu pembinaan lah. Seperti kita kata fa'ala. Ya, dia jadi fa'altu, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Dia boleh membina kepada 34 pattern. Ingat tak? Yaf'alu, af'alu, naf'alu, taf'alu, taf'alani. Lepas tu if'ala, taf'al. Di situ saja sudah 34. Okey, itu maksud dia olahan. Olahan. Itu sebenarnya kerja soraf. Tak perlu tahu detail. Yang penting tahu beza. Yang wazan tadi yang ketiga. Yang keempat tu dia panggil word construction. Maknanya daripada fa'ala, daripada sajadah jadi masjid, jadi sujud, jadi usjud, jadi sajadah. Ya? Jadi yasjudun, jadi asjudu, jadi nasjudu. Berpuluh-puluh boleh jadi. Itu dikatakan pembinaan. Itu semua kerja ahli soraf. Bila kita jumpa perkataan sajadah, dalam Quran banyak, ada belas tempat sajadah. Kita kata sajadah ni dari sajadah. Okey. Okey. Yang kelima, soraf membicarakan tentang yang kelima, olahan. Olahan. Dan pertukaran huruf dan baris. Boleh faham tak? Olahan. Yang kelima, surah membicarakan tentang olah-olah. Mengolah. Mengolahan. Dan juga pertukaran huruf dan baris. Ya? Dan juga pertukaran huruf dan baris. Ya. Dapat semua tak? Dan baris. Jadi yang kelima ni, surah membicarakan tentang olahan, iaitu pertukaran olahan dan pertukaran huruf dan baris. Olahan ni mana kita mengolah. Okey? Saya bagi contoh. Misalnya, okey, contohnya kena bangun. Okey? Pertukaran huruf dan baris, ya. Kita katakanlah perkataan al-ilmu. Asal dia bagi depan. Bila masuk inna, dia akan jadi innal ilma. Inilah dia surah perubahan. Ini dia surah. Tetapi kenapa dia baris atas? Itu nahu. Itu nahu. Ya. Jadi dia terpaksa kena tukar ini baris atas, itu kerja surah. Ini dia katakan olahan. Ya, kita taruh pula min, dia akan jadi minal ilmi. Ini saraf. Peraturan saraf ini nama dia pertukaran. Kenapa dia baris bawah? Itu kerja nahu. Kerja nahu. Ya. Perkataan ni, perkataan yazhabu. Apa makna yazhabu? Pergi. Ini dia kata marfu', baris depan. Tapi bila taruh lam, dia jadi lam yazhab. Ini kerja saraf.
Kenapa dia mati? Kerja nahu. Tuan-tuan faham tak beza saraf dengan nahu? Bila bertukar baris, saraf. Bertukar perkataan, jadi saraf. Okey, perkataan ni, tuan-tuan, perkataan yad'u. Apa ni yad'u? Yad'u makna? Seru. Yad'u. Seru. Ya. Kalau tuan-tuan taruh lam, dia akan jadi lam yad'u. Betul tak? Ha? Jadi dia buang waw. Buang waw tu kerja saraf. Kerja saraf. Tapi kenapa dia buang waw? Kerja nahu. Boleh? Ha. Lagi satu contoh, katakan lan. Ya. Asal dia yaf'aluna. Mereka itu semua buat. Tapi bila taruh lan, dia akan buang nun, ganti alif. Ini kerja saraf. Ini dikatakan olahan. Olah. Ya? Nampak tak berapa angguk? Boleh? Tapi tak apa. Kita belajar tentang. Tanya saya. Tanya. Apa maksud? Biar jelas. Biar kita jelas. Ada nak tanya? Tanya. Ada nak tanya? Jelas? Ini di bawah tajuk olahan. Olahan itu, perkataan yang ada dalam Quran tu berubah disebabkan ada alat-alat yang ada depan dia. Jadi, kenapa dia berubah? Kenapa dia berubah? Itu orang nahu jawab. Dan dia berubah dari apa ke apa? Itu orang saraf. Orang saraf. Kerja saraf. Boleh? Itu di bawah tajuk olahan. Kalau tuan-tuan boleh jelaskan 5 perkara ni dengan penting dalam saraf, memang bagus. Hebat sekali. Ada orang tak boleh jelaskan 5 benda yang menjadikan saraf itu ilmunya. Okey. Okey tuan-tuan. Ambil contoh tengok. Yang kita baca hari-hari. Okey, ni Bismi. Ya. Kenapa dia baris bawah? Ini kerja nahu. Boleh? Sebab dia jawa majrur, nahu kata. Tapi asal dia bi campur dengan ismun. Jadi dia jadi bismi. Menulis basimim ini adalah saraf. Saraf. Orang nahu kata, okey, kerja kau dah siap. Sekarang kerja saya pula. Kerja saya, orang nahu kata, saya taruh baris. Kenapa taruh baris? Sebab bismi ini huruf jar, dia mesti baris bawakan isim selepas dia. So, orang saraf pun taruh baris. Orang nahu pun taruh baris. Bismi. Itu maksud dia olahan. Bagi contoh. Bagi contoh. Olahan ni, tadilah. Olahan ni, maknanya dia olah perkataan. Okey, olah perkataan. Kita kata perkataan akal tu. Kalau orang tak belajar saraf, tak tahu. Tak tahu. Akal tu ni, akala campur dengan ana. Betul tak? Jadi itu olah. Kita pecahkan perkataan. Pecah ni saraf. Saraf ni pecah. Bila kita akala campur ana, dia jadi macam ni. Orang nahu beri baris. Itu kerja nahu. Orang nahu kata akala fi'il madi. Tetap berbaris mati. Kerana dia bercampur dengan fa'il. Fa'ilnya tak. Ya. Fa'ilnya tak bersambung dengan akala. Ya. Dan dia duduk tepat rofa' jadi fa'il. Itu orang nahu baca. Orang saraf kerja dia, dia cantum macam arkitek. Dia cantum je. Ya. Dia cantum perkataan, orang nahu bagi sebab. Okey. Itu maksud olahan. Kalau tak belajar saraf, kita tak tahu akal tu ni 2 perkataan. Kita ingat satu je. Ya. Sebagai contoh perkataan masjidi. Ini 2 perkataan. Ini 2 perkataan. Asal dia al-masjidu. Campur dengan ana.
Jadi orang seolah kata tak boleh kata al-masjidu ana, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dalam Quran pun ada sebut masjidi, ikut Quran. Jadi dia pun buat masjidi. Jadi barisnya macam mana? Ikut Quran lah. Masjidi semua contoh baris ikut Quran. Bukan contoh buat sendiri, ikut Quran. Ya. Paling tidak pun ikut hadis Nabi. Nabi kata salatun fi masjidi. Sembahyang satu rakaat di masjid saya lebih baik lagi daripada sembahyang masjid-masjid yang ada di seluruh dunia dengan beberapa ratus kali ganda. Ada 1000, ada 500. Okey? Nampak tak? Itu mana olahan. Masih tidak faham-faham juga? Nahu makna asalnya ialah dia panggil directions. Directions. Ataupun arah. Makna asalnya dalam istilah lughah, directions. Arah hala tuju. Nahu Nahu utara, nahu kiri, nahu selatan. Itu nahu, mana arah. Okey. Dari segi makna sebenarnya, ya, makna sebenarnya nahu ialah perbahasan tentang kedudukan baris di hujung kalimah setiap perkataan, ya, sama ada berbaris depan, berbaris atas, berbaris bawah, atau berbaris mati. Ada 4 saja jenis baris di dalam Al-Quran, meliputi semua kalimah. Ya? Ya? Ada? Cepat sangat awak yang awak. Okey. Dari segi istilah ialah perbahasan tentang boleh kedudukan baris, boleh di hujung setiap di hujung, ataupun tak faham bahasa Terengganu. Faham, marah pula. Di hujung setiap kalimah, okey. Betul. Di hujung kalimah setiap, sebab apa saya terjemah ni? Di hujung kalimah setiap perkataan sama ada berbaris depan. Allah pula dah. Jap. Okey, tak apa. Kita bersantai. Sama ada berbaris hadapan, boleh. Dalam kurungan marfu'. Tulis marfu' tu. Hadapan. Atau marfu' dalam koma berbaris atas atau mansub. Mansub tu dalam kurungan. Koma boleh. Berbaris bawah dalam kurungan maksur. Ayah. Dua-dua boleh. Majrur boleh, maksur boleh. Dua-dua nama. Jadi pakai majrur ya. Sebab ustaz ajar majrur. Maksur pun sama juga. Majrur. Pakai majrur lah. Mohon berbanyak maaf. Majrur. Dan ya, majzum. Majzum atau mati. Dan mati.
dalam kurungan majzum. Boleh? Jangan tanya lagi saya tak ingat pasal saya terjemah. Jadi dalam nahu kita membicarakan tentang perubahan baris di hujung setiap kalimah di dalam Al-Quran. Sama ada baris depan, baris atas, baris bawah atau baris mati. Itu saja 4 jenis baris yang ada dalam Al-Quran. Boleh faham? Sebagai contoh, saya beri sebut perkataan ya. Kita belajar nahu. Ya. Sebagai contoh, okey, sambil berehat. Betul? Sambil berehat. Ya. Sebagai contoh. Ya. Sebagai contoh, kalimah dalam Al-Quran ada berapa jenis? Ada berapa jenis? 3. Sebut. Isim. Ini fa'il. Ini haraf. Okey. Kita ambil haraf. Sebagai contoh. Haraf ni jangan lupa semua tetap, betul tak? Kita ambil haraf B. B ni kita kata majrur. Majrur sebab dia baris bawah. Ya, boleh? Ya, kenapa? Profesor macam tu. Saya tidak profesor. Profesor betul memang. Kalau tak profesor tak betul, dia memang betul. Profesor betul yang tak betul. Profesor betul yang tak betul. Dia selalu, saya tengok, saya nakib, saya belajar dengan dia, macam itulah dia. Kadang baju sebelah. Tai betul. Betul. Tengok. Bila nak mengupak orang, tu suara tak jadi. Mana dah mikrofon? Ni. Betul? Jadi haraf ini majrur. Jadi ini kerja nahwu dia ni, majrur. Ya. Ada haraf mati. Betul tak? Ada mati kan? Okey. Ya, ada haraf hidup, fathah. Kan? Okey. Haraf ada semua. Bawah, atas, mati, ada bahagian depan. Seperti haraf bahagian depan. Saya pun tak ingat. Munzu. Okey. Dari segi nahu, dari segi saraf, dari segi nahu, ini ada peranan dia. Okey, ada haraf. Fi'il pula. Yazhabu. Ini nahu. Kenapa dia yazhabu? Sebab dia tidak ada alat menjadikan dia yazhaba dan yazhab. Ingat tak? Fi'il mudhari' dia berubah. Kalau tak ada apa-apa, dia yazhabu. Kalau ada an depan dia, dia akan jadi yazhabah. Ini perubahan. Perubahan baris. Kan saya kata tadi, kerja nahu. Kerja nahu. Ya, kalau taruh lam, dia jadi lam yazhab. Ini nahu punya kerja. Jadi nahu kena beri sebab. Kenapa lam yazhab? Sebab dalam Quran memang kalau ada lam mati. Ya, apa sebab mati? Ini kerja orang nahu pula. Sebabnya lam tu dia panggil alat jazam, alat mati. Okey, tengok isim pula. Alhamdu. Kenapa pada depan? Sebab tak ada apa-apa depan dia. Ada pula tu kenapa innal hamda? Kenapa pada atas? Sebab ada inna. Ini maksud dia, ilmu nahu mengkaji perubahan baris disebabkan kelakuan-kelakuan yang ada di depan dia. Ya? Ada nak tanya? Ada nak tanya? Jadi bila tak tanya, saya nak selit ayat motivasi. Tuan-tuan sabar ya. Sabar, banyak-banyak sabar. Sebab banyak sangat tak sabar ni. Tempat lain saya beritahu sabar. Sabar. Saya beri peringatan. Tuan-tuan, apa juga keputusan yang kita buat, kita mesti ikut hukum Allah. Ikut hukum Allah. Jangan ikut hukum teman kita. Hukum Allah, hukum Al-Quran. Jenis-jenis kalimah.
jenis-jenis kalimah di dalam Al-Quran. Ada yang pertama membicarakan jenis-jenis kalimah di dalam Al-Quran. Lepas tu dua titik tetap dan berubah. Boleh tak? Tetap tu mabni, berubah tu mu'rab. Kalau tuan-tuan boleh nyatakan perkataan mabni dan mu'rab dalam Al-Quran dah cukup dah. Okey, mabni dan mu'rab. Okey. Yang kedua, membicarakan hukum kalimah. Seperti marfu'. Tuan-tuan, marfu' tu dalam ilmu nahwu hukum macam tajwid juga. Ya. Marfu' satu, mansub dua, majrur tiga, dan majzum empat, serta tanda-tanda setiap hukum tersebut, serta tanda-tanda. Maksudnya isim marfu', fi'il marfu', apa tanda dia? Okey? Ya. Kalau fi'il itu tetap berbaris atas, apa tanda dia? Ingat? Fi'il ada dua. Ya, ada tetap, ada berubah. Semua haraf tetap. Okey? Isim ada tetap, ada berubah. 3-4 jenis saja yang tetap. Bila tetap, apa di tanda dia? Kita nak tahu. Macam domir ana. Ana tetap ke berubah? Tetap. Apa tanda tetap? Tanda dia? Tanda baris ana yang tetap tu. Ana mati. Bukan saya mati. Ana tu, alif nun tu mana hujung baris dia mati. Kalau huwa, dia hujung baris dia baris atas tak? Jadi nahwu membicarakan itu. Yang ketiga, membicarakan asbab setiap hukum. Tuan-tuan, membicarakan asbab. Asbab ni maknanya sebab-sebab setiap hukum. Setiap hukum. Asbab setiap hukum. Kalau marfu', isim marfu', ada berapa sebab? Ingat lagi tak? Isim marfu' ada berapa sebab? Ya? 8 sebab kan? Saya tak tahu lah, kalau ada kotak hitam ni boleh buktikan berapa kali saya sebut lah. Isim mansub ada berapa sebab? 12. Ada orang 12. Ada orang nak sebut tapi tak berani. Isim majrur ada berapa sebab? 3. Itu nahwu membicarakan tentang baris-baris sebab-sebab hukum. Yang akhir sekali, nahwu membicarakan alamat baris. Membicarakan yang keempat, membicarakan alamat baris. Okey. Alamat baris. Alamat ada dua. Tulis ada dua. A alamat asli. Okey. Seperti dhammah, fathah, kasrah, sukun. Okey, itu alamat asli. Alamat asli seperti dhammah, fathah. Kalau dhammah bulat ya,
Ni tengok sini. Kalau fathah satu calik di atas. Kalau kasrah di bawah satu calik. Kalau mati bulat kan? Okey. Itu alamat asli. Okay. Yang kedua, alamat far'i. Far'i dalam kurungan pinjaman. Pinjaman. Ya, far'i. Far'i itu maknanya pinjaman. Okey. 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 Tak ada. Kita ambil contoh. Dan jangan risau. Kan? Hari ni kita detail belajar tentang nahu. Okey. Ya. Ni alamat-alamat ataupun kita bicara baris. Okey, ni isim. Ya, isim ya. Ni. Okey, tuan-tuan. Ni kita kata betul Okey, alah. Tak buat apa ya. Tak nak macam mana. Ya. Kalau alamat dhammah dhammatun, kalau asli dia, kalau far'i dia, okey. Ini far'i. Far'i ni pinjaman. Asli ni asal. Ya. Sebagai contoh, muslimun. Muslimun ni isim yang tanda dhammah dia ni alif tanwin, betul tak? Itu tanda asli dia tanwin. Okey. Okey, tanda asli pun. Jadi kenapa dia tanda dhammah ni ada 8 sebab. Okey? Kena pelan-pelan. Dan tanda far'i dia, kalau dia musanna, dia kena taruh muslimah ni, alif. Itu tanda dia far'i. Ini marfu'. Tapi marfu' dia tidak adalah tanda asli sebab dia ada alif nun. Jadi tanda dia alif. Okey? Muslimah ni kalau dia musanna. Okey? Kalau dia jamak muslimuna, ini marfu'. Tapi bukan tanda asli. Ini tanda far'i, tanda dia pinjaman. Okey? Itu maksud dia asli dan far'i. Kita tak boleh pergi dengan detail. Tuan-tuan ada dalam kit. Tanda asli dan far'i ada dalam kit pada isim 5-6 kategori isim. Kit itu lengkap sebenarnya. Ya, bila tuan-tuan mahir baca kit habis 50 kali ni, mahirlah baca kit insya-Allah. Ya. Kita akan buat satu hari baca kit saja dengan Al-Quran. Okey. Jadi yang keempat tadi kita membaca alamat-alamat tanda, iaitu A tanda asli dan B tanda far'i. Jadi kita jangan detail lagi yang tu dah. Jadi betul, kita berehat sekejap sebelum kita pergi kepada tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua, kita mengenali kategori-kategori kata nama dalam Al-Quran, iaitu umpamanya tentang keluarga, apa dia perkataan dia, ya, tentang gembira, apa dia perkataan dia, tentang duka, apa dia perkataan dia. Ada 15 kategori semua. Kalau jumpa ayat ni, ini gembira lah. Jumpa ayat ni, ini tentang keluarga. Jumpa ayat ni, ini tentang kesenangan dan kemuliaan. Okey. Jadi bila tuan-tuan ada 18 semua tajuk. Jadi hari ni kita tengok satu tajuk, iaitu tentang keluarga. Ya, tajuk tentang keluarga. Bila taruh abung, itu keluarga lah. Taruh omun, itu keluarga lah. Ya, jadi kita tentang keluarga insya-Allah ya. Kita berehat dulu nak minum ya. Okay. Ustaz akan beritahu tema-tema yang kita dah sediakan. Okey. Nombor 1 ya. Nombor 1 keluarga. Okey. 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 Bila keluarga ni dia sebut hubungan keluarga. Okey.
Kita dah susun. Nombor 2, ukuran. Ukuran. Measurement. Ya. Nombor 2, ukuran. Ya. Dalam Quran banyak ukuran tau. Okey, ukuran. Tu. Nombor 3, tempat. Menunjukkan tempat. Tempat. Okey. Tempat. Nombor 3, tempat. Ya. Okey. Nombor 4, masa. Satu surah Allah Ta'ala peruntukkan untuk masa. Wal asri. Okay. Kalau anda tak belajar di sini, mungkin tak dapat dia punya kategori ni. Okay, nombor berapa? Nombor 4. Nombor 5, tentang dia panggil pelbagai, termasuk semua. Ada pelbagai tu yang terkeluar daripada 18 tu. Okay, semua. Ya, pelbagai. Seterusnya, kata sendi. Kata sendi. Kita kata conjunction. Tapi dalam nahu dia panggil haraf. Kata sendi. Ya, seperti au, wa, itu dia kata kata sendi. Ya, tapi dalam nahu dia panggil kata haraf jar. Okey. Lepas tu kata ya atau tidak. Kata ya atau tidak. Yes or no. Dalam bahasa Inggeris ada satu tajuk nama dia yes or no. Ya. Lepas tu kata pertanyaan. Kita kena tahu beza. Dalam ayat tu ada tak kata pertanyaan? Ya? Pertanyaan. Okey. Yang kelima kata tunjuk. Yang ke-9 kata tunjuk. Tadilah ke-8 pertanyaan. Nombor 6. Nombor 8 kata tunjuk. Kata tunjuk ni kita belajar dah isim isyarah kan? Ya? 8 ke 9. Orang depan mazhab lain, orang belakang mazhab lain. Ya tidak. 1. Nombor 7. Ada kata ya atau tidak. Nombor 7. Minta maaf sebab saya pun dapat bahan ni baru lagi. Lepas tu dia panggil kata ganti diri. Kata ganti diri ni domain lah. Jadi kita akan bincang domain bukan dari sudut. Bukan dari sudut nahwu dan sarah saja. Kita bincang dari sudut konteks ayat. Okay. Lepas tu kita akan lihat tema tentang diri. Diri. Dalam diri kita ada anggota badan. Ainun. Diri. Tentang diri manusia ada rambut, ada kuku, ada mulut, ada orang kata kaki, ada hati. Yang ini semua Allah Ta'ala masuk dalam Al-Quran. Dan ada benda yang sangat bahaya kepada kita, dan ada benda yang sangat berfaedah kepada kita. Ya? Dalam Al-Quran ada sebut. Kalau kita faham, alhamdulillah, syukur. Seterusnya, yang berkaitan dengan akidah, dia panggil akidah. Ya, 11. Kepercayaan. Akidah. Jadi kalau tuan-tuan jumpa perkataan ni seperti ilahun, malikul mulk, itu berkaitan dengan akidah. Ya, jangan kata cerita lain, itu akidah. Lepas tu satu lagi berkenaan dengan baru siap ni, berkenaan dengan hari akhirat, hari kiamat. Yang berapa dah? 13. Ada term berkenaan dengan hari kiamat. Umpamanya kalau kita kata apa tu jazaun, itu term hari kiamat. Balasan. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan, ada lagi berkenaan dengan kiamat. Ya. Kiamat. Ya, yang tadi yang akhir ya. Ya. Berkenaan dengan kiamat. Hari kiamat. Hari akhirat samalah. Sama hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan,
Yaumuddin, Yaumul Akhir, Yaumul Kiamat. Dia ada lebih kurang 20 lebih nama hari kiamat. Okey. Lepas tu kita tengok ada tema yang seterusnya, tanda-tanda kebesaran Allah. Kita boleh kenal dia melalui perkataan-perkataan seperti Syamsun. Jadi kita kenal Allah melalui cakrawala. Bagaimana hubungan cakrawala dengan kehidupan manusia. Itu dia kebesaran Allah. Dia tak pernah sebut pun matahari itu lemah. Tak ada. Yang dia sebut matahari itu bila bergeser sikit saja mengakibatkan seluruh dunia jadi bertukar wajah. Sikit saja. Dan hari ini matahari kaji sains menunjukkan dah dekat dah dengan setengah-setengah cakrawala. Ya, dah dekat. Tapi dekat sikit saja. Bukan sebatu dekat. Kalau sebatu dekat, kita ni tak ada lagi dah. Ya, rambut-rambut kita cepat putih. Ini semua matahari punya hal ni. Dekat kan? Tengok air batu cair, kan? Kecairan yang juta-juta tahun air batu dulu cair hari ni, dia panggil pemanasan global. Dan akhirnya banjir berlaku, tak kira merata-rata berlaku banjir. Ya? Lepas tu seterusnya, tuan-tuan, kita tengok tentang kehidupan dunia. Pattern tentang dunia. Hari ni dunia banyak orang sesat kerana dunia. Hilang kepercayaan kerana dunia. So kita tengok, apa dia dunia? Ya? Tuhan kata dalam Quran umpamanya siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dunia. Jalan yang engkau beri nikmat. Kenapa kita nak ikut jalan yang sesat? Jalan yang betul, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dulu orang tu dia pergi Mekah, orang tanya dia, mana Kaabah? Dia kata, ihdinas siratal mustaqim. Maknanya jalan betul kan. Orang tu pergi, jumpa Kaabah. Dah, baru 2 hari belajar bahasa Arab. Gua aja tak betul tu. Okey, seterusnya dia cerita tentang manusia. Yang berapa dah? 16, 2 lagi. Manusia. Dia cerita tentang manusia. Okey. Manusia ni ada insan, ada ahlun, ada kaumun, ya. Insan, manusia. Ya. Tentang manusia saja, manusia ada orang jadi imam. Ada orang yang syirik pada Allah. Manusia, haiwan tidak syirik pada Allah. Manusia yang syirik pada Allah. Itu kerja manusia. Ada yang mahir, ada yang tak mahir. Ada yang malas, ada yang rajin. Itu semua term untuk manusia. Ya? Berapa dah tadi? 16. Sebenarnya 16 saja. Bukan, saya ingat 18, 16 saja. Okey, okey, tuan-tuan. Okey. Hari ini kita akan lihat term berkaitan dengan keluarga. Okey? Jadi keluarga ya. Tuan-tuan, nanti besok bila kita siap print buku ni kita bagi. Tuan tengok. Yang pertama untuk keluarga ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 11 12 ada 13 ke 14 lebih kurang. Ya. Yang pertama tuan-tuan, nombor 1 ummun. Dalam Quran disebut ummun. Ya, nombor 1 ya. Ya. Salin ya. Ummun. Kita sebut. Sebab kita tak ada masa banyak. Tuan-tuan tulis nombor 1 ummun. Nombor 1 tulis ummun, buat jadual macam saya buat ni sebab kita ada masa. Ni, kanan. Ni. Ni. Nombor 1 tulis ummun. Ummun. Macam ni. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Saya akan sebut cepat-cepat. Okey. Dan ayat yang ada perkataan itu iaitu surah 16 ayat 78. Ya, tuan-tuan tulis. Ni 16 ayat 78. Ini ayat dia. 16 tu surah An-Nahl ya. Itu cari sendirilah An-Nahl. Jadi ini dia ayat dia. Ya. Kajian ini insya-Allah menyeluruh. Tuan jangan risau. Jumpa saja ummahat itu tajuk tentang keluarga. Yang kedua perkataan abun. Abun. Abun tu artinya ayah. Dalam Quran tak ada abun. Dalam Quran dia kata ya abati.
abati. Tu'mal. Ya tak? Abun ya. Yang kedua, abun. Abun. Jadi abun ini makna ayah, tapi ayat sebenarnya bukan abun. Ayat sebenarnya nanti kita tengok. Ya. Ayat sebenarnya iaitu surah Al-Anbiya ayat 53. Surah 21. Tuan-tuan nak salin ni? Salin nama surah cukuplah. Ya, takut tak sempat ya. Surah Anbiya ayat 53. 53. Anbiya surah dia 21 dulu. Tuan-tuan, saya beri nombor surah je ya. Dan ayat nanti kita tunjuk satu-satu saja. Tak sempat asal. Ya. Jadi Al-Anbiya surah 21. Sabarlah ya. Tuan-tuan, ayat berapa tadi? Ayat 53. Anbiya. Sabarlah ya. Ini tuan. Qalu wajadna aba'ana. Ini ayat dia. Mereka berkata, kami dapati ayah-ayah kami semuanya adalah abidi, taat. Yang ini dalam surah Al-Anbiya. Kalau tuan-tuan tahu dengan nahwu dan sorof, ya, wajadna ni fa'il, na fa'il, aba'ana maf'ulun bih. Ini D3, ingat tak? Kita belajar minggu lepas. Itu dari segi pattern ayat. Tapi dari segi kekeluargaan, bila aba'ana ni tak ada cerita lain. Ini cerita tentang hubungan keluarga. Inilah tuan-tuan kerja ahli tafsir. Qalu, mereka berkata, wajadna, kami dapati aba'ana, bapa-bapa kami, laha, baginya ada ayat sebelum tu, abidin, taat. Abidin itu mana? Beribadat. Okey? Ya? Ya? Oh, Zainal Abidin. Betul? Zainal tu maknanya cahaya. Abidin tu orang-orang yang beribadat. Datuk. Tapi orang Terengganu, dia tak, orang nama Zainal Abidin tak ada cahaya dah. Sebab nama Bidin mereka. Abidin tu nama Bidin. Ada tu nama Din saja. Tak apa juga. Okey tuan. Yang ketiga, perkataan walid. Walid. Ya. Walid. Ya, walid ini bapa. Nama kedua bagi bapa. Kalau kita kata ayah, orang Malaysia kata ayah, bapa pun juga kan? Sama. Ni walid. Dan walid. Walidun. Walidun ini artinya bapa. Dalam Quran dia pakai juga walid untuk ayah. Ya. Kita tengok apa tu surah Al-Balad ayat 9 ayat nombor 3. Surah Al-Balad ni surah 90 ayat 3. Surah 90 ayat 3 ya. Surah 90 ayat nanti kita pakai nama surah je lah, senang. Ni Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad ayat 3. Ni tuan-tuan, la bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Wa walidin. Itu ayat yang ke 3. Jadi perkataan walid itu hubungan keluarga lah, ayah. Lepas tu kita jumpa pula nanti walad. Walad ini anak laki-laki. Akan jumpa sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Okey? Boleh? Sekarang ni yang keempat, rajulun. Rajulun. Tulis nama rajulun. Okey. Ayatnya surah 36 ayat 20. Jangan lupa surah 36 Yasin. Ya, Yasin ya. Terkenal tu kan, setiap malam Jumaat kita baca Yasin. Yasin. Itu baru betul-betul Yasin. Kalau baca Yasin, itu nama orang Yasin. Okey. Okey. Yasin surah ke-36 ayat 20. Okey.
Tengok dia. Surah 36 ayat 20. Surah 36 ayat 20. Ya. Ayat 20. Ni waja'a min aqsal madinati rajulun telah datanglah daripada hujung kampung sana seorang laki-laki yas'a yang sedang berlari. Ya. Ya. Okey, rajulun tu maknanya seorang laki-laki. Okey. Yang kelima, imra'atun. Tuan-tuan boleh tulis imra'atun? Imra'atun ni macam ni tulis dia. Yang kelima. Yang keempat, rajulun. Yang kelima, imra'atun. Rajulun. Yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, kalau boleh kita sampai 10. Ya? Okey. Yang ke 6. Ya? Imra'atun. Rajulun ni. Imra'atun. Imra'atun dia punya surah Imran. Surah Imran tu surah yang ketiga ayat 42. Tengok ayat dia. Surah yang ketiga ayat 42. Okey. Ayat 42. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam. Maryam kan? Tatkala telah berkata para malaikat. Ini malaikat yang kata ni, bukan Allah kata. Sebab malaikat bagi depan. Ya Maryam. Wahai Maryam. Ingat bila Maryam nak lahirkan anak? Innallaha astafaki. Allah memilih awak. Wa tahharaki. Dan menyucikan awak. Wastafaki lagi. Dan memilih awak lagi. Ala nisa'il alamin. Mengatasi wanita-wanita seluruh alam. Hebat tak Maryam? Melahirkan siapa dia? Isa alaihissalam. Tengok tuan-tuan. Istafa pilih. Wastafa pilih lagi. Ini dalam balaghah ada ilmunya. Dalam nahwu tak ada. Dalam balaghah ada maknanya. Kenapa dua istafa tu dekat-dekat duduk? Jadi tuan-tuan akan belajar. Jangan ke mana-mana. Sabarlah ya. Perkataan seterusnya zauj. Ya? Ada ni? Ni wanita ni, perempuan. Nah, ni bukan perkataan perempuan, perkataan wanita yang Maryam ni. Imratun tak ada, maknanya di sini wanita lah. Okey. Tak ada Maryam lah ni. Maryam ni perempuan lah kan? Oh betul ji. Sorry lah. Kalau kita kata Maryam saja, nanti yang lain tak masuk. Faham tak? Jadi kita kata wanita, imra'ah, dia termasuk Maryam lah. Okey? Tapi perkataan imra'ah ada lagi. Imra'ah tu di bawah tajuk lain, bukan tajuk keluarga. Boleh? Seterusnya perkataan zauj. Apa ni zauj? Zai wa jim. Zauj ini bukan suami, pasangan. Sama ada isteri atau suami. Cuba sebut zauj. Zai waw jim. Zauj ini tuan-tuan, dia duduk pada surah Al-Baqarah ayat 35. Senang je. Ingat Al-Baqarah ni surah kedua ayat 35. Tuan-tuan dah boleh teka kan? Okey. Ni kul wa kulna, dan kami berkata ya Adam, wahai Adam, Tuhan kata uskun, tinggal di sini, anta, awak, wa zaujuka, dan isteri awak, pasangan awak, al jannah,
tinggal dalam syurga. Jadi di sini zauj ini adalah tema keluarga, pasangan. Pasangan. Orang kita kata isteri. Orang Terengganu dia tak panggil isteri. Orang lama-lama dulu dia tak panggil isteri. Dia panggil apa orang perempuan? Ya. Kalau saya pergi melawat rumah rumah orang tua-tua saya lama-lama, dia tanya apa? Mana betina mu? Betul. Mana betina? Mana orang betina? Dia kata. Mana orang betinanya? Dia panggil orang betina. Maknanya kita di sini dah jadi betina, jadi macam haiwan kan. Saya sampai di England tahun 86 lebih kurang. Orang ajak pergi melawat satu keluarga Melayu yang tak balik-balik sejak perang dulu, duduk di England. Kahwin dengan orang Melayu Kuala Berang. Perempuan, dia tu orang putih. Jadi buat balik isteri tu tak balik-balik berapa puluh tahun duduk di Scotland. Pergi jumpa dia. Oi, bagus dia hidup cara Islam. Dia tak boleh masuk lagi sebab isteri belum bersedia lagi. Bukan main hebat. Dia semayang di masjid di tepi rumah dia tu di Scotland. Bila saya pergi tunjuk, dia kata, ini betinaku. Kan ayat lama kan? Ini betinaku. Kita ada ke berintroduce isteri? Ini isteri saya, ini ku tu bahasa lama. Ini betinaku. Ini dia kata ini jantanku. Tak payah salin lah itu. Okey, perkataan ibnun yang ke berapa? Yang ketujuh, ibnun. Alif benun. Ibnun. Kan kita Abdullah bin Endut kan? Sebenarnya Abdullah ibnun Dut. Ibnun. Ibnun ini dia duduk pada surah 26, iaitu surah Asy-Syu'ara ayat 88. Ya. Surah Asy-Syu'ara iaitu surah 26. Okey. Ayat 88. Ayat 88 ya. Ayat 88. Tengok. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Banun ini jamak daripada ibnun. Ibnani banun. Maknanya pada hari tidak ada manfaat langsung harta dan juga anak-anak. Jadi termasuklah anak perempuan. Jadi banun ini istilah untuk keluarga. Okey. Dah cantik dah. Okey. Okey, ada 5 lagi. Ada 5 lagi ya. Yang ke berapa? 8. Waladun. Waladun. Waladun iaitu surah Al-Jin. Surah Jin iaitu surah 72 ayat 3. Surah 72 ayat 3. Ya, ayat 3. Ayat 3 ni. Ni wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhaza sahibatan wala walada. Jin ya? Ya. Okey, walada. Jadi surah Jin ayat. Okey. Seterusnya perkataan zurriyah. Zurriyah. Zai ra ya ta. Okey, kita tengok surah As-Saffat ayat 377. Surah As-Saffat ya. Okey. Okey. Surah As-Saffat iaitu surah 37. Surah 37 ayat
ayat surah 37 ayat 77. Ya. Surah 37 ayat 77. Okey, tak apa, tak banyak dah. Ya. Surah nama lain. Ya. Banyak tentu ayat. Ada. Surah Safat datangnya bukan untuk banyak untuk menghalau orang halus, ada. Tapi ayat-ayat lain pun banyak termasuk untuk halau orang halus ni kan. Okay. Dalam surah Al-Fatihah pun dah cukup. Ya. Wa ja'alna zurriyatahu humul bakin. Kan kita baca dalam tahlil setiap hari tu Rabbini, zurriyatahu, zuriatnya. Seterusnya perkataan ibnatun, anak perempuan. Ibnatun. Perkataan ibnatun iaitu duduk pada surah At-Tahrim, surah 66 ayat 12. Surah 66 ayat 12. Ya. 66 ayat 12 ya. Anak perempuan. Ibnatun tu anak perempuan. Okey. Wa Maryama ibnata Imran. Dan Maryam anak Imran. Ibnat. Kalau tuan-tuan boleh beli program untuk nak tengok perkataan ibnat ni berapa kali ada dalam Quran. Belilah program tu. Saya rasa tak mahal. Ya, boleh simpan je kan untuk nak tengok. Nanti saya tanya anak saya yang Faizin tu, dia ada semua. InsyaAllah banyak benda dia ada. Pelik-pelik dia ada. Tuan-tuan dah ada ni semua dalam komputer. Program ni dah ada semua. Dah tu ada. Bawa komputer kalau boleh minggu depan saya suruh dia mari sebab dia dah nak pergi ke luar negara dah. Ini susah kita. Dia dah hari ni dia balik dari Jakarta. Dia dah nak pergi luar negara. Saya tak reti nak buat ni. Ataupun minta tolong. Kamil Azwar boleh buat. Tapi dia ada. Okey, yang seterusnya perkataan akhun. Alif kha. Alif kha. Akhun ini ada pada surah Al-Ma'arij iaitu surah 70. Al-Ma'arij surah 70 ayat 12. Ayat 12. 12. Ya? Ni wa sahibatihi wa akhi. Wa akhi. Ya. Tapi dia tak jadi akhun lah. Dia jadi akhi sebab dia sudah duduk dalam i'rab. Okey. Ya? Ya. 70-12. Jadi tuan-tuan balik nanti buka kitab hijau tu, tandakan. Ini adalah tema berkaitan dengan keluarga. Okey. Dan yang akhir sekali 13 ke apa? 12. Jadi bukan 18, 12. 12 Yang akhir sekali perkataan ikhwan. Ikhwan ini berkaitan dengan apa tu saudara, hubungan keluarga. Okay. Yang dinyata di sini ada banyak yang saya tak nyatakan seperti apa tu bapa saudara, ibu saudara, mak saudara, itu tak nyatakan. Ya, yang kita nyatakan yang besar-besar. Ikhwan ini ada pada surah At-Taubah, surah ke-9. Ya. Surah ke-9. Ya. Ayat 11.
Okey. Iaitu perkataan fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakat fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka bertaubat, mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, maka saudara kamu seagama. Ikhwan tu artinya saudara. Jadi itulah yang kasar. Ya, ada banyak lagi yang lain yang kita tak masuk. Okey, ikhwanukum. Minggu depan kita akan masuk balik kepada mengesan fa'il mudhari'. Lepas tu tuan-tuan insya-Allah akan dapat. Dia bersabarlah kan. Kita hari ni yang berapa Datuk? Ya? 42, 8 lagi. Ya. An-Nisa ada tak masuk lagi? Tak ada. Ada? Maryam tadi di bawah tajuk Maryam tadi yang mana? Maryam. Maryam tadi di bawah tajuk Imra'ah. Imra'ah. Wanita. Alif mim ra alif tu. Imra'atun. Imra'atun tu mana nisa lah. Ya? Ada. Ala nisa'il alamin. Betul? Tapi kita ambil di sini perkataan nisa lah. Kita ambil perkataan nisa. Kemudian nama orang Maryam. Dia sebenarnya di bawah tajuk Imra'ah tu banyak lagi. Ada nama-nama apa tu, nama-nama lain lagi banyak yang tapi perempuan. Tapi dia letak tajuk dia Imra'ah. Termasuk nisa. Di akhir ayat tu dia kata ala nisa'il alamin. Nisa kan? Cuma dia jadikan itu sebagai tema lah. Okey, ada apa lagi nak tanya? Awal lagi. Nak rehat dulu. Okey. Ada lagi satu tajuk 5 minit saja. Okey. Pembahagian isim dari segi ejaan. Ejaan. Maknanya isim dari segi ejaan dia, isim ingat ada 22 jenis nama dia, kategori dia. Ini tuan-tuan ni balik ni ulang kaji. Ya, jangan balik simpan mari sini baru buka, jangan. Ulang kaji. Sebab yang saya bagi ni akan ada kita ajar selepas tu. Okey, ni isim ya. Isim kan. Dari segi huruf dia ada dua. Yang pertama dia panggil sahih. Sahih akhiri. Ya. Maknanya di akhir huruf dia tu tak ada alif wa ya. Dia panggil sahih. Ni macam umun. Ya. Muslimun. Ini dipanggil sahih. Huruf akhir dia ni tak ada alif wa atau ya. Bila ada alif wa atau ya, itu dipanggil tak sahih. Ataupun dalam nahwu kita panggil mu'tal. Ingat lagi tak? Dalam tajwid kita panggil mat. Sama ada mat lin ataupun mat asli. Okey? Mat. Okey. Kita akan insya-Allah kita akan bekalkan setiap orang buku tajwid supaya apa tu boleh ulang kaji tajwid dan nahwu combine sekali. Ya. Okey. Yang kedua dia panggil tidak sahih. Cuba sebut ghairu sahih. Tak sahih. Maknanya di akhir dia tu ada huruf ilah. Seperti ya, alif atau wa. Okey. Ya. Okey. Ilmun. Okey, ini tak sahih. Okey. Okey. Okey.
Yang tidak sahih ada 3. Okey. Dan setiap 3 ni ada nama dia. Ni ada nama dia. Ada nama, ini ada nama, dan ini pun ada nama. Ya, ada nama dia. Ya. Okey. Yang pertama nama dia maksur. Cuba sebut. Maksur. Bukan maksud, maksur. Maksur. Ejaan dia mim, qaf, sa, wa, ra. Maksurun. Daripada qasara. Maksur. Ya, maksur. Ya, maksur. Ya. Maksur ini iaitu isim yang di belakang dia ada ya, huruf ilah. Ya. Ada ya, huruf ilah. Jadi ya ni kena mati. Tak boleh hidup. Ya, huruf ilah. Jadi sebelum huruf ilah ni dia ada baris atas. Kita kata al-huda. Ingat, sebelum huruf ilah ya tu dia mesti baris atas. Al-huda, al-mustafa. Itu nama dia isim maksur. Tak payah sebut ghairu sahih lah. Isim maksur, iaitu isim sahih. Tak payah sebut akhir, isim sahih. Ini isim maksur. Al-huda, al-mustafa. Okey? Dapat tak? Baris atas. Sebelum ya, ya. Al-mustafa. Ya. Cuba tuan-tuan bagi 1 2 lagi. Apa dia isim maksur? Ya. Al-fata. Al-mustasna. Kan? Itu dia. Ni Datuk Zainal, al-fata. Al-fata ni artinya pemuda. Pemuda. Ya, al-mustasna. Ya. Banyak kan? Banyak. Di sini pun ada tak? Di sini tak ada. Okey, nanti kita jumpa. Yang mana huruf akhir dia ya, tapi sebelum ya itu ada baris di atas. Okey. Yang kedua, nama dia mamdud. Nama dia mamdud. Cuba sebut mamdud. Mamdud. Mamdud ni artinya ada mat di akhir. Ya. Mamdud ni iaitu isim yang mana di akhir dia ada amzah seperti ambiya. Ni. Ya, ambiya. Okey. Ada hamzah sebelum tu alif. Jadi kita boleh kata isim mak wajib mutasil. Okey, ambiya. Seperti al ulama. Tu. Okey. Kurama. Orang-orang yang mulia. Ya. Ini dalam Quran banyak ni. Bukan fa'il tapi isim. Ya. Perkataan syifa. Ya, isim syifa'u. Ya. Okey. Yang akhir sekali yang dipanggil mangkus, dipanggil maksud, dipanggil mangkus. Mangkus. Okey. Mangkus ya. Beza dengan maksud. Beza dengan maksud. Mangkus ya. Ya. Okey. Ni huruf ilah ya. Ini dha. Al-qadi. Sebelum huruf ilah baris bawah. Yang tadi sebelum huruf ilah baris atas. Al-qadi. Al-hadi.
Banyak tak nama Allah yang macam ni? Banyak tak? Al-Warisu tak? Ya. Al-Bari'u tak? Ya. Ya. Banyak kan? Itu banyak. Okey. Okay. Al-Mutawali, Al-Ali. Ya. Al-Ali, Al-Mutawali. Li, ya, mati. Okey. Tuan-tuan, buka balik ni. Sekejap Ni buka balik tu. Iaitu kit 2A. Nampak gaya kita kena tambah lagi ni. Kit 2A. Tanda mana? Kit 2A iaitu okey. Kit 2A, tuan-tuan salin dalam nota lah. Bila kita membicarakan tentang fa'il, dia akan melibatkan B1, B2, okey. Lepas tu B11, B12, B13, B14, B15, B16. Okey. B17. Itu dia. Bila kita membicarakan tentang fa'il, maksud selepas fa'il tu ada fa'il, ada naib fa'il. Tak ingat dia. Jadi kita akan tengok yang lain tu semua lepas haraf dan isim. Bila membicarakan tentang fa'il minggu depan, dia akan berkaitan dengan B5. Boleh? B6. Okey. Okey, B11, B12, B13, B14, B15, B16. Okey, B19. Jadi ini memang dah kritikal dah ni bila kita membicara bab fa'il. Ya, ingat kalau fa'il dan fa'il kita kata D1. Fa'il, maf'ulun bi, D3. Ingat tak? Fa'il, jar wa majrur, D5. Itu dari segi pattern. Jangan keliru antara pattern dengan jadual 114. Jadual 114 ni kita kata tadi kedudukan dia, gerakan dia. Ya, dalam ilmu nahwu tadi. Ya, dia kata apa tu, pangkat dia. Okey, dalam ilmu nahwu. Tapi dalam ilmu saraf kita kata D1, D2, D3, D4, D5. Ini sebenarnya saraf. Okey. Ini nahwu. Ini nahwu. Jadual. Tuan-tuan tulis bersama. Ini 2A nahwu. Tak apa. Saya pun tak terfikir juga nak beritahu benda macam ni. 3A saraf. Saraf ini kedudukan antara perkataan-perkataan itu dan baris dalam tu nahwu. Okey. Kit 3A saraf. Kit 2A nahwu. Jadi dekat-dekat duduk dekat duduk. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi fa'firi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.